akan mencadangkan usul mengikut peruntukan Subseksyen 1, Seksyen 11 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 25 Akta Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993. Silakan Mak Menteri. Ini yang tiga ya. Selepas ini yang keempat, lepas tu kita habis sebelum pukul 1, mudah-mudahan lepas tu kita boleh melawat mangsa banjir tempat masing-masing mulai pukul 1 minit. Tuan Dipertua, saya mohon mencadangkan, Tuan Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini mengambil ketetapan. Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Subseksyen 1, Seksyen 11 Akta Kastam 1967 dan Seksyen 25 Akta Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993 supaya perintah duti kastam barang-barang di bawah perjanjian perdagangan keutamaan di kalangan negara anggota D8 2013 dan perintah kastam duti anti lambakan nombor 3 2013 yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST100 dan ST135 tahun 2013 disahkan. Perintah duti kastam barang-barang di bawah perjanjian perdagangan keutamaan di kalangan negara anggota D8 PUA 328 diwartakan pada 31 Oktober 2013, kertas statut bilangan ST100. Perintah ini diwartakan selaras dengan komitmen Malaysia di bawah perjanjian Development Aid Preferential Trade Agreement dengan izin D8 PTA yang telah ditandatangani pada 13 Mei 2006 oleh negara-negara anggota D8 iaitu Malaysia, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Turki dan Iran. Tarikh mula perjanjian berkuat kuasa adalah pada 1 November 2013. Perjanjian ini dirangka dengan tujuan untuk meningkatkan intra-trade di kalangan negara anggota melalui penurunan kadar tarif ke atas beberapa barangan sehingga tahun 2016. Perjanjian ini hanya melibatkan 8% penurunan kadar duti import daripada keseluruhan barisan tarif barangan yang mempunyai kadar duti import melebihi 10%. Bagi barangan yang mempunyai kadar duti melebihi 25%, duti akan diturunkan kepada 25%. Barangan yang takluk pada duti pada kadar antara 15 hingga 25%, akan diturunkan kepada 15%. Manakala bagi kadar duti antara 10% hingga 15% akan diturunkan kepada 10% menjelang 2016. Perintah Kastam Duti Anti Lambakan nombor 3 2013 PUA 339 yang diwartakan pada 15 November 2013 kertas statut bilangan ST135. Perintah ini diwartakan bertujuan mengenakan duti anti lambakan ke atas electrolytic tin plate yang diimport dari negara Republik Rakyat China pada kadar 0 hingga 9.78% dan Republik Korea 3.46% hingga 9.78%. Pengenaan duti lambakan ini adalah bertujuan untuk melindungi industri tempatan yang terbukti telah menerima kemudaratan material akibat kemasukan elektrolitik tin plate dari negara-negara terlibat. Duti anti lambakan ini dibuat selaras dengan peraturan di bawah Akti Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993 dan berkuat kuasa selama 5 tahun mulai 16 November 2013 hingga 15 November 2018. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Siapa menyokong? Saya menyokong. Terima kasih Yang Muhammad. Hadirin Muhammad, masalah sekarang terbuka untuk dibahas. Ya, Yang Muhammad Tumpat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya pertamanya ingin menanya ataupun tidak bersetuju cara usul ini dibentangkan. Sebab ianya dua usul dan dua statut yang berbeza. Satu berkaitan dengan penurunan duty di kalangan negara-negara D8. Yang keduanya berkaitan dengan kenaikan duty kerana lambakan dan sebagainya. Jadi saya fikir semangat perbincangan dan perbahasan bertukar daripada dalam satu usul kepada menurunkan duty kepada menaikkan duty. Jadi saya fikir menteri dan pegawai-pegawai seharusnya mengasingkan dua statut ini dan menjadikannya dua usul dan bukannya satu usul. Saya walau bagaimanapun berminat kepada usul bahagian yang pertama itu, iaitu kertas statut 100 berkaitan dengan penurunan cukai, duty dan sebagainya di kalangan negara-negara D8. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana yang Berhormat Menteri jelaskan tadi secara ringkas, D8 ini adalah perjanjian kerjasama antara 8 negara, iaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki.
inisiatif D8 ini dilakukan oleh Perdana Menteri Turki Erbakan dalam tahun mungkin 90-an untuk memberi kepada negara-negara Islam ketika itu, dan dipilih 8 termasuk kita, untuk memulakan kerjasama ekonomi khususnya dalam bentuk perniagaan dan sebagainya. Ini suatu langkah yang baik dan ini langkah permulaan. Kita amat bersetuju jika perjanjian-perjanjian perdagangan dan keuangan seperti ini memberi kebaikan dan kebajikan kepada semua negeri. Dan sebagaimana yang saya fikir semangat D8 ini dan semangat yang kita nak luluskan permohonan untuk menurunkan duty ini dalam konteks tersebut. Ini berbeza, Datuk Yang di-Pertua, dengan apa yang diura-urakan sekarang, yang dipanggil TPPA itu, yang mana kebimbangan kita ialah TPPA akan tidak membawa keuntungan kepada negara kita, sebaliknya membawa keuntungan kepada 1-2 negara besar sahaja. Jadi ini adalah suatu contoh yang baik. Datuk Yang di-Pertua, kalau benda baik kita sokong dan kita setuju. Macam D8 ini, benda yang tak baik seperti TPPA, kita terpaksa tidak bersetuju kerana ianya tidak memanfaatkan negara. Jadi oleh sebab itulah kita harap kerajaan jangan di satu masa membentangkan usul seperti ini untuk kita sokong, yang baik di masa yang sama menyeludupkan nanti unsur-unsur TPPA atau sebagainya untuk kita sokong dan luluskan, yang sudah tentu akan menerima tentangan yang hebat saya fikir daripada semua ahli-ahli Dewan ini. Datuk Yang di-Pertua, oleh sebab itulah saya rasa kerajaan seharusnya memberikan keutamaan lebih lagi kepada proses kerjasama keuangan seperti D8 ini. Saya agak bimbang sebab ibu pejabat D8 ini di Ankara dianggotai oleh staf kaki tangan yang tidak ramai, ketua eksekutifnya daripada Indonesia, dan saya bimbang bahawa Malaysia tidak memberikan sumbangan yang sepatutnya untuk menjayakan D8. Walhal D8 ini peluang untuk Malaysia membuktikan kita ada inisiatif perdagangan yang tersendiri. Kita tidak semestinya terikut-ikut dengan arahan paksaan ugutan daripada negara besar seperti Amerika Syarikat sahaja. Sebaliknya kita mampu untuk memulakan suatu inisiatif perdagangan antarabangsa yang menguntungkan semua anggota-anggotanya dan tidak hanya menguntungkan satu anggota sahaja. Oleh sebab itulah saya rasa usul ini perlu disokong. Tinggal lagi apabila kita perhatikan yang diturunkan duty-dutinya tidak melibatkan bahan-bahan penting negara kita. Seperti kelapa sawit tidak termasuk dalam sini. Seperti kereta mobil, kita memerlukan proton untuk memperoleh keuntungan. Dan kita oleh sebab itu perlu memberikan peluang untuk proton itu dijual di negara-negara lain. Kenapakah kerajaan tidak menuntut dan berusaha supaya kereta proton misalnya atau kereta dijadikan satu daripada item di mana cukai duty-nya diturunkan. Yang ada di sini bukan kereta tetapi tractors, Datuk Yang di-Pertua. Tractors. Yang ada di sini ialah tractors, mana dia tu? Iaitulah brooms ada, penyapu ada, trailers and semi-trailers. Mungkin bagus tetapi mungkin tidak merupakan bahan yang kita ingin untuk ekspor. Walhal kereta tak ada, parts and accessories of motor vehicles ada, tractors ada, ya, tractors and other than tractors of heading itu ada. Dan yang menariknya juga ada di dalam senarai ini ialah Datuk Yang di-Pertua nuclear reactors, chapter 84. Jadi ini saya fikir hebat D8 ini bekerjasama untuk menjual beli nuclear reactors. Dan ini keberanian yang dipamerkan oleh negara-negara kita, tidak bimbang kepada Amerika Syarikat, ugutan dan sebagainya, sanggup berniaga dan memberikan kemudahan perniagaan termasuklah kepada nuclear reactors. Saya ingin bertanya pula berkaitan dengan chapter 49, printed books, newspapers. Sebagaimana kita maklum, Malaysia entah apa sebabnya dan Indonesia mempunyai halangan-halangan perniagaan bebas. Buku-buku kita tidak boleh dengan mudahnya dijual di Indonesia.
Begitu juga saya dengar buku-buku Indonesia tidak boleh dengan semudahnya diimport oleh negara Malaysia kita ini. Jadi adakah melalui chapter 49 ini kerajaan akan bukan sahaja mengurangkan duty dan sebagainya, tetapi memastikan bahawa pengaliran bahan-bahan bertulis, buku, newspapers, pictures, other products of the printing industry, manuscripts, typescripts and plans itu dapat mengalir dengan mudahnya daripada negara kita ke negara yang 7 lain lagi, dan negara yang 7 lain lagi itu kepada negara kita, supaya kita benar-benar mempunyai perniagaan, perdagangan yang sehat, yang subur, yang boleh memajukan ekonomi, dan melalui bahan-bahan buku ini boleh meningkatkan ilmu rakyat kita dan rakyat negara yang 7 lagi itu. Begitu juga Datuk Yang di-Pertua, selain daripada kereta, saya ingin bertanya kenapa bahan-bahan farmasi, obat-obat tidak termasuk dalam senarai bahan-bahan yang diberikan ke potongan cukai ini. Walhal obat penting, walhal kita tahu bahawa seperti negara Bangladesh, iaitu salah satu anggota D8 ini, mereka mengeluarkan obat-obat yang dipanggil obat generic, generic medicine. Yang murah, yang mana kalau kita setuju TPPA, maka tak dapatlah kita lagi obat-obat yang murah itu. Dan ini kebimbangan kita, mengingatkan kita pasal TPPA ini. Apabila kita melihat kebaikan D8, kita amat bimbang tentang keburukan yang akan menimpa kita jika kita tunduk kepada Amerika Syarikat dan setuju terhadap TPPA. Terima kasih, Datuk. Yang makin dapat tangan selepas tu kepung